Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang beberapa kawasan di Sabah dijangka berterusan hingga awal malam ini. Terus dengan laporannya, silakan Soran. Ya, Otto. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang berlaku ketika ini di bahagian pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keadaan itu dijangka berterusan sehingga awal malam ini. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi Met Malaysia, aplikasi mobil My Cuaca dan laman media sosial rasmi Met Malaysia. Sementara itu, tinjauan kru RTM di sekitar Kota Kinabalu dan penampang yang dilanda banjir kilat semalam dalam keadaan baik. Antaranya kawasan Bundusan, Donggongon dan Penampang. Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuemin yang terjejas banjir kilat juga telah dibersihkan manakala jalan raya di kawasan terlibat lancar. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam ketika dihubungi memaklumkan pemantauan terus dilaksana di kawasan berisiko banjir. Kerajaan negeri akan melaksanakan program intervensi awal kanak-kanak bagi autisma di 5 daerah di Sabah tahun depan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, projek perintis dengan peruntukan RM2.5 juta itu bertujuan memberi sokongan dan bimbingan awal kepada kanak-kanak autisma berumur 6 tahun ke bawah. Antara daerah tersebut Kota Kinabalu, Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Prasekolah saja. Dan yang mendaftar dengan kita lebih kurang 1,159 yang telah pun mendaftar dengan kita untuk tujuan ini. Bermakna ini hanya untuk 6 tahun ke bawah, 1 hingga 6 tahun. Dan masuk 7 tahun mungkin mereka masuk ke sekolah-sekolah. Datuk James ditemui media selepas merasmikan program Welfare Month Walk sempena Bulan Kebajikan Peringkat Negeri 2024 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk James memohon kerajaan persekutuan membina sebuah pusat khas sepenuh masa bagi kanak-kanak autisme khusus untuk negeri Sabah. Pusat khas untuk sekolah autism yang sepenuh masa. Ini ibu bapa mereka ini boleh menghantar. Macam biasa sekolah, pagi hantar, tengah hari ambil. Lebih kurang begitulah. Dan kita akan di pusat-pusat ini. Dan kita juga akan mengambil guru-guru terlatih untuk tujuan ini lebih kurang 40 orang yang akan diinterview. Seramai 1,500 peserta terdiri golongan orang kurang upaya OKU, kanak-kanak autistik dan badan bukan kerajaan NGO menyertai acara berjalan kaki sejauh 1.5 kilometer ini. Agensi berkaitan kerajaan GLC memainkan tanggungjawab penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta menjadi teladan dalam aspek etika dan profesionalisme kerja. Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, menerusi keuntungan yang dijana, sesebuah GLC mampu menyumbang menerusi dividen yang memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. GLC juga perlu memastikan ketelusan operasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Mengambil contoh, Jentama Sendirian Berhad, Datuk Masidi berkata syarikat berkenaan mempunyai kriteria yang mampu menyumbang pembangunan negeri selaras Hala Tuju Sabah Maju Jaya. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Majlis Makan Malam Tahunan Jentama Sendirian Berhad 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Kota Kinabalu. Terdahulu dalam ucapannya, Ketua Pegawai Eksekutif Jentama, Datuk Ahmad Naim Udang berkata, banyak program dilaksana pihaknya bagi meningkatkan taraf hidup rakyat sekaligus mendokong dasar kerajaan dalam memacu inovasi hijau. Antaranya, pelaksanaan projek perintis sistem air minuman penapis nano berkuasa solar untuk menyelesaikan isu bekalan air bersih di 10 kawasan terpencil. Turut dilaksana sistem penyiagaraman iaitu menyiagaram air laut menjadi air osmosis berbalik atau RO yang boleh digunakan sebagai bekalan air industri. Datuk Ahmad berkata syarikat tersebut juga tidak ketinggalan melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat dengan menyalurkan sumbangan bagi meringankan beban golongan kurang berkemampuan.
Kawasan gerai makanan dan pakaian terpakai di kawasan Sabindo akan dirobohkan bagi memberi laluan kerja-kerja pembinaan Pusat Kebudayaan Antarabangsa Tawau TICC dalam masa terdekat. Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Joseph Pang, berkata bagi penjaja yang tidak terkesan, peluang akan diberikan kepada mereka untuk berniaga sehingga kawasan itu dibangunkan kemudian. Peniaga terlibat diharap memberi kerjasama bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan berjalan lancar. Untuk mereka yang terkesan, kita juga memohon kerjasama daripada semua yang terkesan sebab kita perlu membangunkan kawasan berkenaan. Ya, kita telah memberi peluang kepada para peniaga, usahawan-usahawan kecil ini untuk berniaga lebih daripada 20 tahun. Jadi kita mengharapkan agar mereka ini sudah maju, sudah dapat meningkatkan ekonomi mereka. Joseph ditemui media selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Majlis Perbandaran Tawau 2024. TICC melibatkan kawasan seluas hampir 1.2 hektar dan kerja pembinaan dimulakan hujung tahun ini dan dijangka siap pada 2027. Terdahulu dalam ucapannya, Joseph berkata, MPT telah melakar pelbagai kejayaan termasuk Anugerah Penarafan 5 Bintang Pihak Berkuasa Tempatan PBT selain Anugerah Pengamal ICT Terbaik dan Bandar Harapan Pihak Berkuasa Tempatan 2023. Pengiktirafan itu katanya menunjukkan komitmen anggota MPT dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat Tawau. Pementasan teater Salina yang diadaptasi daripada novel karya agung sastrawan negara A. Samad Said mendapat sambutan hangat dengan kehadiran lebih 500 penonton. Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Jasmi Rasid yang juga selaku pengarah artistik berkata jumlah itu dijangka bertambah hari kemuncak pementasan malam ini. Pementasan teater 2 hari ini merupakan usaha menyemarak dan mengembangkan seni teater dalam kalangan generasi muda di Sabah selain menghargai karya sastra terbaik sastrawan negara A. Samad Said yang telah mengukir sejarah dalam dunia penulisan dan sastra Malaysia. Kita jangkakan dalam 550 orang mengikut kapasiti auditorium ini. Kalau esok penuh full house, kita jangkakan dalam 550 lah. Kalau ramai lagi kita terpaksa tambah kerusi lah, mungkin dalam 600 begitu pada penonton untuk menyaksikan pementasan pada kemuncak. Jasmi ditemui media sempena pementasan teater Salina di Auditorium Kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu. Pementasan ini telah diolah dan diarahkan oleh pengarah produksi Shah Zainal membariskan seramai 60 pelakon dan tenaga produksi tempatan. Mungkin novel-novel lama ni generasi muda jarang membacanya. Mungkin generasi yang dulu-dulu memang suka baca novel, tapi generasi yang sekarang kurang membaca. Oleh itu melalui medium teater inilah kita mau menarik golongan muda tu untuk memahami dan menghargai naskah-naskah novel-novel lama yang dihasilkan penuh berkualiti lah oleh sastrawan-sastrawan kita. Pementasan teater ini juga antara inisiatif Belanjawan 2024 diperkenal kerajaan bagi mengangkat karya yang telah diiktiraf di peringkat negeri dan negara. Hari terakhir Kejohanan Olahraga Remaja Asia Tenggara kali ke-16 hari ini berlangsung dengan lancar dengan Malaysia mengutip 34 pingat pada kedudukan kedua selepas Thailand. Setakat pukul 12.30 hari, Malaysia mengutip 9 emas, 13 perak dan 12 gangsa. Pengerusi Persatuan Olahraga Malaysia Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, prestasi kesemua atlet cukup memberangsangkan dan telah melepasi sasaran 8 pingat emas. Until now it's 9, jadi kita dah melepasi sasaran. Tapi sekarang ni kita nak mengubahkan kedudukan kita, kalau kita boleh kita jadi champion. Tetapi ianya sudah menampakkan kecemerlangan lah. Dan atlet kita yang pecah rekod. Datuk Syahidan berkata dari segi pendedahan latihan adalah sangat penting serta keperluan pelapis atlet dari peringkat muda iaitu kanak-kanak perlu pendedahan.
Sementara itu, Nabil Faiz Ayub menyumbang emas ke-8 untuk Malaysia dalam acara baling tukul besi dengan rekod 59.17 meter, manakala emas ke-9 disumbangkan Syed Ali Syed Ahmad menerusi acara lempar cakra. Saya ada ikut klinik baling tukul besi di Ranau. Di situ ada coach dari Cuba, coach Yunaika. Saya ikut dia punya teknik lah. Dia ajar saya banyak dan alhamdulillah berjaya sampai ke 59 dalam masa beberapa bulan sahaja. Saya harap dapat memberi inspirasi kepada atlet-atlet thrower muda-muda Sabah ni. Sebab acara throwing ni tidak berapa popular di Sabah ni dan saya harap dapat membangkitkan nama atlet-atlet thrower lah. Keseluruhannya 11 acara dipertanding pagi tadi membabitkan acara baling tukul besi, lompat tinggi, 200 meter wanita dan lelaki, 4x400 meter campuran, 800 meter lelaki dan wanita, lempar cakra dan 400 meter berpagar akhir lelaki dan wanita. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayou. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Otto. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Sabah. Baik, 10 tahun projek Koridor Hidupan Liar di Brumas, Sabah diiktiraf Tabung Alam Sedunia WWF Malaysia. Kira-kira 120 ekor gajah Borneo atau gajah pigmi berjaya diselamatkan. Ikuti perinciannya bersama wartawan Nuridayu Dahlan. Terbesar di Malaysia, projek merupakan inisiatif syarikat Sabah Softwood Berhad SSB. Koridor khas sepanjang 14 km dibina antara hutan simpan Ulu Kalumpang dan Ulu Segama sejak tahun 2014. Laluan turut dilengkapi kamera litar tertutup bagi tujuan permantauan. Koridor Hidupan Liar di Brumas ni adalah salah satu usaha syarikat kami Sabah Softwood Berhad dan kolaborasi dengan WWF Malaysia. Salah satu cara untuk mitigasi kemasukan binatang-binatang hidupan liar ni di kawasan-kawasan plantation dan merosakkan tanaman-tanaman lah dalam plantation kami. Projek merupakan langkah terbaik dan ia membantu pergerakan hidupan liar terutamanya gajah Borneo dan spesies terancam lain. Wildlife Corridor yang menghubungkan dua hutan besar, hutan reserve besar, iaitu Ulu Kalumpang dengan Ulu Segama. So sejak daripada 2014 tanaman sudah dimulakan di kawasan Wildlife Corridor ni dan kini sejak dari 2018 sehingga 2023 dan 2024 ini kerosakan yang disebabkan oleh hidupan liar ini telah menurun dengan drastiklah. Turut bekerjasama dengan SSB adalah dua institusi lain. Universiti Putra Malaysia berperanan mengkaji penanaman rumput gajah atau dikenali sebagai Napier's grass. Manakala, Yayasan Pemeliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia menyuntik kos RM500,000 sebagai usaha penanaman rumput tersebut. Napier grass ni kita gunakan disebabkan dia cepat tumbuh dan juga dia memang merupakan makanan rutin lah gajah. So rumput gajah ni kita tanam di koridor hidupan liar yang di dalam kawasan estet Sabah Softwood Berhad. Dan UPM dia punya role adalah untuk mengkaji keberkesanan rumput Napier ni sebagai makanan ruji lah untuk gajah ni dan juga untuk melihat pergerakan gajah di mana mereka membuat collaring lah, pasang collar dan juga camera trap. Projek kerjasama ketiga-tiga institusi ini akan diteruskan sehingga tahun depan. Inisiatif tidak terhenti dengan kewujudan koridor. Sebaliknya, turut menyediakan sentuari dan pusat konservasi. Ikuti siri kedua esok untuk kisah lanjut Sentuari Gajah Borneo. Nuridayu Dahlan, RTM.